Di celah-celah lorong bandar yang sibuk, di antara bangunan konkrit yang tinggi menjulang, hiduplah seekor semangat kecil yang kental. Kita panggil dia Oyen. Bukan Oyen tuh. Kita panggil dia si Belang. Ya, si Belang. Dengan bulu kelabu berjalur hitam yang dah sedikit kusam, dan sepasang mata hijau zamrud yang sentiasa memerhati. Inilah dunia dia. Hutan konkrit nih, inilah rumah dia. Setiap pagi, bila cahaya matahari mula menyelinap di celah bangunan, pengembaraan si Belang pun bermula. Perut yang kosong berkeroncong mendesak dia untuk memulakan misi harian, mencari rezeki. Kadang-kadang, nasib dia baik. Ada sisa ikan dari tong sampah restoran mama, atau lebihan ayam goreng dari pakcik baik hati yang sengaja tinggalkan untuk dia. Tapi selalunya dia adalah satu perjuangan. Dia kena bersaing dengan kucing-kucing lain yang lebih besar. Kena lari dari anjing liar yang garang. Dan yang paling penting, kena pandai baca gerak-geri manusia. Dunia luar ni bukan setakat pasal perut je, cuaca pun satu hal. Bila hujan lebat turun mencurah-curah, si Belang kena cepat-cepat cari tempat berteduh. Bawah kereta, dalam longkang besar yang kering, atau di beranda kedai yang dah tutup. Dia akan meringkuk, cuba panaskan badan yang basah kuyup, sambil dengar bunyi guruh berdentum di langit. Bila malam pula, sejuknya sampai ke tulang. Ancaman ada di mana-mana. Bunyi hun kereta yang membingitkan boleh buat jantung dia gugur. Budak-budak nakal yang sengaja baling batu, atau haiwan lain yang nampak dia sebagai mangsa. Si Belang dah belajar untuk jadi lebih bijak, lebih tangkas. Setiap bunyi, setiap pergerakan, dia akan proses dengan cepat. Telinga dia sentiasa terpasang, mata dia tak pernah lekang dari memerhati. Dia dah jadi pakar dalam seni menyembunyikan diri. Dia tahu lorong mana yang selamat, dan manusia mana yang patut dielak. Walaupun hidup dia penuh dengan cabaran, si Belang ni seekor kucing yang sangat berdikari. Dia tak pernah putus asa. Dia pandai buru tikus, dia tahu mana nak cari lopa air yang bersih untuk minum. Dia adalah raja di kawasannya sendiri. Tapi, di sebalik semua ketabahan tu, ada satu perasaan yang sering mengganggu dia. Rasa ingin tahu. Setiap kali dia nampak sebuah keluarga manusia ketawa di sebalik tingkap rumah yang terang benderang, atau nampak seorang budak perempuan membelai kucing peliharaan mereka dengan penuh kasih sayang, hati kecil si Belang rasa sesuatu yang dia tak faham. Dia selalu tertanya-tanya, macam mana rasanya hidup di dunia sebelah sana? Dunia yang hangat, yang selamat, yang penuh dengan belayan, adakah dunia itu untuknya? Dia hanya mampu melihat dari jauh, dengan sepasang mata hijaunya yang penuh dengan 1001 persoalan, sambil terus mengharungi hidupnya. Di dunia luarnya yang liar, bunyi hujan renyai dan angin lembut. Bayangkan, seekor kucing jalanan, hidupnya penuh dengan cabaran. Setiap hari adalah perjuangan untuk mencari makanan, untuk mencari tempat berteduh yang selamat dari hujan lebat dan panas terik. Bulunya yang dulu mungkin gebu, kini kusut dan kotor. Perutnya sering berkeroncong, matanya sentiasa melilau, waspada dengan setiap bunyi dan pergerakan. Dunia di matanya adalah tempat yang keras, di mana hanya yang paling kuat dan paling licik dapat bertahan. Itulah realiti hidupnya. Siang dan malam, dia hanya mengenali satu perkara, survival. Musik latar perlahan dan penuh emosi mula dimainkan. Sehinggalah pada suatu senja yang dingin, hujan turun tak henti-henti. Kucing ini, yang mungkin sedang menahan sakit akibat luka di kakinya, atau mungkin sudah berhari-hari tak makan, terdesak mencari perlindungan. Dalam keadaan lemah, dia terbaring di bawah sebuah kereta lama, menggigil kesejukan. Dia hampir putus asa. Tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki yang perlahan. Sepasang kasut berhenti tidak jauh darinya. Kucing itu terus bersedia untuk lari, nalurinya menjerit bahaya. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat. Dia hanya mampu mendesis perlahan, tanda amaran terakhirnya. Dari sudut matanya, dia nampak satu susuk tubuh manusia sedang membongkok. Perlahan-lahan, satu tangan dihulurkan, bukan untuk menangkap, bukan untuk mencederakan. Di tapak tangan itu, ada beberapa butir makanan kucing yang berbau sangat lazat. Perutnya yang lapar mengkhianati rasa takutnya. Dengan teragak-agak, dia merangkak keluar dari tempat persembunyiannya. Satu gigitan, dua gigitan, makanan itu terasa seperti anugerah dari langit. Itulah permulaan segalanya. Manusia itu, dengan penuh sabar, mula datang setiap hari. Dia tak pernah memaksa. Dia hanya akan letakkan semangkuk makanan dan semangkuk air bersih di sudut yang sama. Kadang-kadang, dia akan duduk dari jauh, bercakap dengan suara yang lembut, seolah-olah memahami segala ketakutan yang terpendam dalam diri si kucing. Perlahan-lahan, dinding kepercayaan mula terbina. Si kucing mula sedar, tidak semua manusia itu sama. Ada yang hatinya penuh belas kasihan. Apabila hujan,
pintu rumah manusia itu akan terbuka sedikit, menjemputnya masuk untuk berteduh di atas kain buruk yang empuk. Tempat itu kering, hangat. Selamat. Buat pertama kalinya dalam hidup, dia dapat tidur lena tanpa perlu risau tentang bahaya. Lama-kelamaan, kucing itu menjadi sebahagian daripada rumah itu. Dia kini punya nama. Dia punya tempat tidur yang selesa. Perutnya sentiasa kenyang, lukanya dirawat, bulunya kembali sehat dan bersih. Dia mula belajar apa itu sentuhan kasih sayang, apa itu belayan lembut di belakang telinga. Dia mula merasa selamat. Musik berhenti seketika, digantikan dengan bunyi dengkuran kucing yang perlahan. Tapi, di sebalik semua keselesaan ini, ada satu konflik yang bergelora di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat keluar tingkap, melihat burung-burung terbang bebas, melihat kucing-kucing lain merayau tanpa halangan, hatinya terasa berdebar. Dia rindu akan kebebasan. Rindu akan adrenalin memburu, rindu akan cabaran meneroka lorong-lorong yang tak pernah dia lalui. Dia terperangkap di antara dua dunia. Nikmat keselesaan dan jaminan keselamatan di dalam rumah, melawan panggilan liar dan kebebasan mutlak di luar sana. Adakah dia telah menukar kebebasannya untuk semangkuk makanan dan tempat tidur yang hangat? Adakah ini kehidupan yang benar-benar dia mahukan? Persoalan ini menghantuinya, mencipta satu dilema yang hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Musik kembali dengan nada yang sedikit sayu dan penuh tanda tanya. Musik latar yang tenang dan sentimental bermula, perlahan-lahan menjadi lebih ceria. Bunyi kucing mengiau manja. Ingat tak kisah kucing jalanan yang garang dan takut-takut dulu? Yang kalau kita dekat sikit je, dia dah lari lintang pukang. Siapa sangka, kucing yang sama tuh sekarang dah jadi macam ni. Tukar nada kepada lebih ceria dan bangga. Inilah dia, penutup cerita kita. Fasa di mana si comel ni akhirnya terima takdirnya sebagai seekor kucing peliharaan yang disayangi sepenuh hati. Dah tak ada lagi desisan tajam atau pandangan mata yang penuh curiga. Yang ada sekarang cuma bunyi purring macam engine boat bila kita usap dagu dia. Perubahan dia? Ya ampun, macam langit dengan bumi. Dulu kurus kering, bulu pun kusam tak terurus. Sekarang tengoklah, badan dah berisi, bulu dah gebu macam kapas, berkilat. Siap ada perut buncit sikit, bukti cukup makan dan terlebih manja. Kalau dulu dia makan pun sorok-sorok, sekarang dia yang kejut kita pukul 6 pagi sebab mangkuk makanan dia dah kosong. Siap package gesel-gesel kaki lagi tuh. Dan yang paling best, hubungan kami. Dulu saya cuma orang yang bagi makan. Sekarang saya ni rumah dia. Kemana saja saya pergi dalam rumah ni, mesti ada ekor gebu yang ikut. Saya duduk kat sofa, dia melompat naik, gulung badan sebelah. Saya buat kerja depan laptop, dia baring atas keyboard, konon-konon nak tolong. Waktu tidur, tak payah cakap lah. Bantal saya tu dah jadi hak milik kekal dia. Muzik menjadi lebih perlahan dan menyentuh perasaan. Kita selalu ingat yang kita ni menyelamatkan haiwan-haiwan ni. Tapi bila saya tengok balik perjalanan kami, saya rasa dia yang sebenarnya banyak ubah hidup saya. Dia ajar saya erti sabar. Dia tunjukkan saya yang kasih sayang tu tak perlukan kata-kata. Cukup dengan satu pandangan mata, satu geselan kepala. Dah boleh buat hari kita yang serabut jadi tenang. Kisah dia ni bukti hidup. Bukti yang sedikit kasih sayang, sedikit kesabaran, boleh ubah satu kehidupan sepenuhnya. Bukan saja kehidupan seekor haiwan yang dulunya terbiar, tapi kehidupan kita, manusia yang membuka pintu dan hati untuk mereka. Nadita, kalau suatu hari nanti Anda jumpa seekor haiwan yang perlukan bantuan, jangan takut untuk hulurkan tangan. Sebab percayalah, keajaiban yang bakal Anda terima sebagai balasan jauh lebih besar daripada apa yang Anda berikan. Sound FX, bunyi kucing purring kuat diikuti senyuman kecil.